Zaman sekarang ni orang suka kepada packaging. Barang dalam tak kira apa rupa tak kisah. Janji bungkusan cantik. Jadi ramai orang membungkuskan sesuatu produk atau perkhidmatan dengan imej agama supaya menarik perhatian orang. Termasuklah mendakwa dia ni adalah syariah compliant lah, dia ni macam-macam. Memang orang suka gunakan agama untuk nak lakukan produk. Kalau kita bercerita tentang produk sebagai contoh, ada orang dia jual madu lebah. Dia boleh declare dan claim madu lebahnya terbaik. Kerana madu lebah itu pernah gigit 40 budak tahfiz. Jadi dia kata madu lebah dia ada barakah. Ini mana mengaji tuan-tuan. Dia kata ini madu daripada lebah yang gigit budak hafiz Quran. Ini semua tak betul. Scammer. Ada juga yang jual produk ayam. Dia kata ayam goreng kami Islamik. Ayam goreng pun Islamik. Tanya kenapa pula Islamik? Kerana ayam kami diperdengarkan Quran tiap-tiap hari. Quran turun untuk manusia bukan untuk ayam. Jadi ini orang gunakan agama. Jadi kepada para pengguna, para pelanggan, emas memang kuning. Tapi bukan yang semua kuning itu emas. Itu kena ingat. Songkok, kopiah, janggut, apa semua, ini semua boleh dibikin. Sebab itu kita kalau nak menengok sesuatu produk, kita kena tengok secara betul. Sebab itu kita ucap terima kasih kepada rakan-rakan kita yang terlibat sebagai panel syariah, ahli majlis penasihat syariah, sama ada di institusi perbankan, termasuklah sebagai contoh kita Dr. Akhtar Zaiti, kita termasuklah mufti saya sendiri, Dr. Asmadi. Mereka ini bersiang malam bersengkam mata nak memastikan produk ataupun instrumen pelaburan menempati kehendak syariah. Dulu tuan-tuan kita tak ada pilihan. Sebab bila dengar pelabuhan patuh syariah ni, orang kita ni senang cerita, asal patuh syariah je mesti untung. Takkanlah rugi, takkanlah Islam nak merugikan umatnya. Jadinya mungkin Datuk boleh cerita sedikit, adakah macam bila tu pertamalah, yang keduanya kadang-kadang orang kita kata banyak sangatlah syarat-syarat pelabuhan syariah ni menjadikan macam halangan pula kepada orang umat Islam ni nak kaya. Macam berbanding convention ni banyak sangat dia punya peluang, tetapi syarat ni dia rasa macam terhad. Jadi mungkin Datuk boleh komen sikit, adakah Islam yang kadang-kadang macam seolah tidak menggalakkan umat Islam ni melabur dan menjadi kaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih yang berusaha saudara Muhammad Hafiz Hafifi Hassan selaku moderator forum. Rakan bicara wara pada petang ini Associate Professor Dr. Akhtar Zaiti binti Haji Abdul Aziz. Seterusnya rakan-rakan seperjuangan dari Suruhanjaya Security Malaysia. Seterusnya para peserta dan pengunjung Investmart Fest 2024. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadratul mukarramin. Maaf jika tak disebut nama kesemuanya. Mana yang besar kot tak diimbau gelar, yang patut tak dipatutkan, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, yang dahulu dikemudiankan. Mana yang datuk dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang penghulu dengan hulunya, saya doakan sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Ada setengah pandangan dan pendapat dari orang Islam, dia mengatakan payah betul lah Islam ni, banyak the do's and the don't. Macam traffic light, kejap hijau, kejap merah, kejap kuning. Tak boleh ke hijau, langgar semua benda. Bila nak maju? Bila nak kaya? Bangsa lain, orang agama lain boleh maju laju ke depan sebab tak ada halangan yang banyak. Orang Islam nak berniaga tak boleh, berjudi tak boleh, berniaga yang benda-benda haram tak boleh. Bagaimana kita nak memahamkan? Saudara-saudari sekalian, dalam Islam, benda yang halal jauh lebih banyak dari benda yang haram. Benda yang halal lagi banyak. Apa contoh mudah kita nak bawa petang ini? Air. Kalau kita nak bercerita air yang haram, ada berapa air haram?
Air yang haram pertama sekali air yang memabukkan. Air mabuk haram lah. Asal mabuk je haram. Air apa lagi yang haram? Air yang memudaratkan. Contohnya minum air bateri, tak boleh. Minum air bateri walau bubur leci sekalipun, tak boleh. Dia mudarat. Kalau minum meninggal kita. Ataupun minum air klorok, tak boleh. Campur dengan sabun basuh, tak boleh. Dia mudarat. Haram. Yang ketiga air apa? Air yang najis. Air longkang, air yang tidak suci, itu tak boleh minum. Manusia biasa takkan minum. Apa lagi air yang tak boleh minum, yang haram? Air curi, haram. Contoh ni penganjur sedia untuk saya air ni. Tiba datang seorang, dia ambil pun lagi. Tak boleh, haram. Ni saya punya. Contohlah, contoh mudah. Apa lagi air haram? Tak ada dah. Itu je 3-4. Baik, cuba kita cerita pula air yang halal. La ilaha illallah, banyak sungguhlah air halal. Teh saja ada berapa jenis? Teh ben, teh oben limau. Teh saja. Kopi berapa jenis kopi? Kopi hipster ada, kopi buih atas, buih bawah, kopi susu sampai tangkai. Macam-macam kopi ada. Air buah-buahan, tak payah ceritalah. Kita duduk di Mid Valley ni, kedai air berapa banyak air ada. Maka yang halal banyak, kenapa yang haram juga yang dikejar? Artinya pilihan di tangan kita. Agama buat peraturan bukan sebab nak menyusahkan. Kalau kita kaji, ni bidang doktor lah, iaitu kalau kita kata objektif syariah, the purpose ataupun objektif of Islam. Apa objektif dia? Kalau kita ringkaskan, dia berdasarkan 10 perkara. Dan 10 perkara ni untuk kesejahteraan kita di dunia dan juga di akhirat. Pertama sekali, syariat yang turun pada kita ni untuk the preservation of life, untuk nak memelihara nyawa manusia. Banyaklah konteks-konteks perundangan syariat ini nak menjaga nyawa kita. Yang kedua, the preservation of faith, nak memelihara agama kita. Maka ada peraturan yang dibuat supaya agama kita terjaga. Yang ketiga, the preservation of lineage, nak menjaga nasab kita, keturunan. Misalnya kenapa agama suruh menikah? Supaya tak jadi huru-hara keluarga 69. Kita tahu kita punya lineage kita. Kemudian yang keempat, the preservation of wealth, nak memelihara harta. Yang kita cari siang malam ini, duit siang malam kita dapatkan. Bila dah dapat, macam mana nak pelihara dia. Yang kelima, educating the individual ataupun wisdom, enhancement and protection of the mind. Agama bercita-cita nak memelihara akal manusia. Bagaimana caranya? Kebijaksanaan yang diperolehi menerusi pelajaran dan pendidikan. Sebab itu bagi orang Islam, wahyu pertamanya adalah Iqra, suruh pergi sekolah dulu. Jangan jadi bodoh, jangan kena tipu dengan scammer. Itu tujuannya. Nombor 1, kena jadi cerdik. Yang keenam, establishment of justice, untuk menegakkan keadilan. Yang ketujuh, upholding morality in public and private, untuk menegakkan nilai-nilai murni. Sama ada dalam peringkat global masyarakat ataupun kita secara individu. Yang ke-8, preventing hardship on individuals and society, iaitu kita nak mencegah kemungkaran, mencegah mafsadah, nak menjauhi kesusahan. Itu semua ada di dalam syariat. Yang ke-9, preventing oppression, menyekat penindasan dan menyanggah kezaliman. Dan yang ke-10, promotion of social cohesion, unity and brotherhood, iaitu kita nak jaga perpaduan ummah. Jadi daripada 10 the purpose or objective of Islam ini, semuanya bertujuan untuk memelihara kehidupan kita. Bukanlah kita tak benarkan tu kerana kita dengki dan sebagainya, tidak. Tetapi kalau dia buat juga perkara-perkara yang diharamkan, misalnya dia melabur dalam perkara yang tak sepatutnya atau tak dibenarkan oleh agama, maka dia akan membawa kerosakan. Pertama kepada diri dia, kemudian pada agama dia, pada masyarakat dia, dan mungkin juga membawa kerosakan kepada negara. Maka sebagai kesimpulan, bagi kita orang Islam ni, kita kena ingat, siapa yang menyimpang daripada apa yang Nabi telah pun garis bawahkan, maka Nabi kata halik, orang tu akan rosak binasa. Sebab garis panduannya itu begitu jelas sekali. Tidak boleh menetak jati, papan di Jawa dibelah-belah. Jangan ikut kehendak hati,
kita semua di bawah perintah Allah. Ini bagi kita lah orang Islam. Itu peraturannya. Wallahu a'lam. Asalkan dia patuh syarat je, confirm untung. Jadinya mungkin Datuk boleh komen sikit, betul ke dakwaan ni? Dan kita sebagai umat Islam ni tak payahlah nak tabayun, tengok, buat kajian sendiri, tak payah. Jadi asalkan mungkin dia dah tengok dah betul berlesen, berdaftar dengan SC. Lepas tu dia tengok pula patuh syariah. Jadinya betul ke? Confirm untung. Teruskan tu. Terima kasih. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Zaman sekarang ni orang suka kepada packaging. Barang dalam tak kira apa rupa, tak kisah. Janji bungkusan cantik. Jadi ramai orang membungkuskan sesuatu produk atau perkhidmatan dengan imej agama supaya menarik perhatian orang. Termasuklah mendakwa dia ni adalah syariah compliant lah, dia ni macam-macam. Memang orang suka gunakan agama untuk nak lakukan produk. Kalau kita bercerita tentang produk sebagai contoh, ada orang dia jual madu lebah. Dia boleh declare dan claim madu lebahnya terbaik. Kerana madu lebahnya itu, lebah itu pernah gigit 40 budak tahfiz. Jadi dia kata madu lebah dia ada barakah. Ini mana mengaji tuan-tuan? Dia kata ini madu daripada lebah yang gigit budak hafiz Quran. Ini semua tak betul. Scammer. Ada juga yang jual produk ayam. Dia kata ayam goreng kami Islamik. Ayam goreng pun Islamik. Tanya kenapa pula Islamik? Kerana ayam kami diperdengarkan Quran tiap-tiap hari. Quran turun untuk manusia, bukan untuk ayam. Jadi ini orang gunakan agama. Jadi kepada para pengguna, para pelanggan, emas memang kuning. Tapi bukan yang semua kuning itu emas. Itu kena ingat. Songkok, kopiah, janggut, apa semua, ini semua boleh dibikin. Sebab itu kita kalau nak menengok sesuatu produk, kita kena tengok secara betul. Lepas itu kita ucap terima kasih kepada rakan-rakan kita yang terlibat sebagai panel syariah, ahli majlis penasihat syariah, sama ada di institusi perbankan, termasuklah sebagai contoh kita Dr. Akhtar Zaiti, kita termasuklah mufti saya sendiri, Dr. Asmadi. Mereka ini bersiang malam, bersengkam mata nak memastikan produk ataupun instrumen pelaburan menempati kehendak syariah. Dulu tuan-tuan kita tak ada pilihan. Umpama kita di Mid Valley inilah. Sekarang kita ada pilihan kedai makan. Ada kedai halal, ada kedai yang tak halal. Yang kaki kekoh ke kedai tak halal itu buat apa? Benda dah ada pilihan yang halal. Kenapa nak pergi juga makan benda yang tak boleh? Jadi samalah rakan-rakan kita penasihat syariah ni dia dah buatkan. Oh ini boleh, ini tipu dan sebagainya lagi. Jadi kita ikut panduan. Kita ucap terima kasih kepada dia orang. Cuma seperti yang pengusi bertanya, ada sebab dari segi masyarakat, bila dia tengok pelabuhan tu patuh syariah, tak ada risiko. Maknanya insya-Allah keuntungan terjamin. Kita ingin jelaskan pada petang ini, semua kenyataan itu tidak tepat. Walaupun pelaburan patuh syariah mematuhi prinsip-prinsip Islam dan dia menghindari unsur-unsur haram seperti riba, gharar dan macam-macam, tapi dia tetap ada risiko. Sebab itu standard dalam mana-mana bentuk pelaburan. Sebab itu kalau orang tu menawarkan satu produk untuk pelaburan, kita kena jaga diri kita, tengok jangan ada tipu, TIPU. Apa makna TIPU? Pertama huruf T. Kalau dia dakwa tidak akan rugi, itu menipulah. Orang melambuk ini tidak akan rugi, T. Yang kedua I itu apa? Indah khabar dari rupa. Indah khabar dari rupa. Too good to be true. Yang ketiga, P, peluang datang hanya sekali. Dia punya goreng kita tu, ni sekali je. Kalau cik tak masuk ni, tak ada dah peluang lepas pada ni. Dia buat macam Lailatul Qadar. Sekali ni saja tak boleh. Ni semua scammer lah. Dan U ni untung besar. Tak ada sikitnya lah, untung mesti besar-besar punya. Jadi TIPU ni mesti jaga-jaga. Saya dalam konteks kami lah, ustaz-ustaz ni yang menjaga masjid, kita risau sebenarnya. Sebab sekarang ini, mungkin kita nampak pelaburan ni dari sudut individu. Tapi kita melihat sekarang ada satu kecenderungan banyak masjid sekarang ni dah mula nak melaburkan hasil dapatan daripada masjid mereka. Ini kita takut. Dan masjid-masjid di Malaysia ini, dia punya pendapatan dia bukan sedikit. Banyak tuan-tuan. Ada satu kertas kajian yang pernah dibuat oleh pasukan penyelidik dari UKM beberapa tahun lepas.
berkenaan dana dan harta masjid di Malaysia ke arah pengurusan strategik. Dia buat kajian terhadap hampir 6,000 buah masjid. Mereka mendapati ada 22% masjid yang dapat sumbangan lebih daripada 100,000 setahun. Dan ada lebih kurang 21% dapat sumbangan antara 50 sampai 100,000 setahun. Dan 57% dapat sumbangan antara sehingga 50,000 setahun. Tetapi walaupun sumbangan tu banyak dapat, ada 7.8 juta wang masjid langsung tak digunakan. Artinya lembaga pentadbir masjid atau ahli jawatankuasa tak berani nak belanjakan hasil sumbangan orang ramai kerana ada kekeliruan di kalangan jawatankuasa masjid sendiri. Sebab mereka menyangka yang kita sedekah pada masjid ni hanya boleh guna 3 perkara saja. Pertama, bayar gaji atau allowance kaki tangan. Yang kedua, untuk maintenance, pembaikan dan penyelenggaraan maintenance masjid. Yang ketiga, untuk nak biayai penyelenggaraan majlis, maulid, Isra' Mi'raj, buat makan-makan, itu kita bayar. Tidak ada masjid yang betul-betul berani nak merangka skim pelaburan masjid ataupun nak membentuk koperasi masjid ataupun pelaburan dalam sektor hala sebagaimana institusi kewangan moden atau nak buat pelaburan dalam hartanah ataupun pelaburan dalam pengurusan dan perkhidmatan. Kita cuba bayangkan kalau hampir 6,000 masjid di seluruh negara bergabung, maka secara kasarnya wang simpanan masjid dalam bank perdagangan atau institusi kewangan boleh mencecah lebih daripada 300 juta. Bayangkan kalau 1/3 saja daripada jumlah itu, atau berkurang lebih 100 juta lah, dilaburkan secara sistematik, saya percaya pulangannya akan sangat memberansangkan. Tetapi pelaburan sebesar 100 juta, ini don't play. Kalau kita tersalah memilih orang, ke bawah kita nanti, kepala ke bawah, kaki ke atas berjalan nanti. Kita kena cari orang yang betul-betul pengurus dana yang cekap, berpengalaman, syarikat-syarikat yang berpengalaman dalam pelaburan dan pastinya mendapat pengesahan ataupun kita minta ada garis panduan lah daripada Jawatankuasa Perundangan Hukum Syarak Negeri. Sebab kadang-kadang duit masjid ni ada sensitivity sikit. Sebab itu kita malu dengan saudara-saudara kita di Singapura. Di Singapura, tuan-tuan sekalian, masjid-masjid di sana, ini dah mereka dah peringkat melabur dah. Kita tak berani lagi. Di Singapura ada 5 buah masjid dan ada sebuah madrasah. Mereka labur 14 juta Sin dollar dalam satu skim pelaburan projek pembangunan semula tanah wakaf The Red House di Katong di Singapura. Dia melabur melalui anak-anak syarikat MUIS, Warin Investment Private Limited yang menguruskan projek itu. 5 buah masjid ni, Masjid Al-Nur, Darul Ghufran, Al-Mu'minin, Al-Syakirin dan Muhammad Saleh di Palmer Road. Dan setiap masjid labur 1 juta Sin dollar. 1 juta. Dia panggil wakaf ilmu dan dana pembangunan amanah Yayasan As-Saif. Madrasah Al-Junaid, dia laburkan pula dalam bentuk 7 unit rumah, 8.95 juta Singapura dollar. Jadi, tujuan skim pelaburan ini untuk mempertingkatkan institusi wakaf sambil meraih keuntungan yang dijanjikan, iaitu hibah sebanyak 2.1% ataupun 42,000 Sin dollar setahun bagi setiap masjid setelah genap 2 tahun dan modal 1 juta itu akan dipulangkan kembali. Success story ini tak dapat dibuat di sini sebab kita tak ada keberanian. Kenapa? Adakah tidak ada duit? Ada. Kalau 6,000 masjid tu bergabung sebenarnya boleh. Saya ingat TRX tu dia boleh beli kalau dia bergabung sebenarnya. Dia nak buat kalah kartel ayam kalau dia bergabung. Tetapi kami tidak ada orang kewangan yang membantu. Sebab duitnya bukan sedikit. Salah-salah pilih pengurus pelaburan, memang kena kong kali kong lah jawabnya. Jadi ini yang kita sebutkan, berhati-hati, jangan sampai kena tipu. Wallahu a'lam. Dalam konteks untuk preserve the wealth ataupun memperkasa menjaga harta sendiri dan melindungi harta tu terutama dalam kepada umat Islam kan. Adakah memperkasakan ilmu pelaburan dan kita mengambil langkah supaya tidak terpedaya dengan skam pelaburan ni menepati dengan tuntutan agama. Sebab kadang-kadang bila dia dengar tentang harta ni dia kata ni lara dunia semata-mata. Jadi dia rasa benda tu menjaga harta ni ataupun mengumpul kekayaan dan melindungi harta itu bukan sebahagian daripada tuntutan agama. Mungkin Datuk boleh komen sikit tentang tu. Terima kasih. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, agama Islam dia bukan agama yang sekadar membicarakan soal-soal spiritual semata-mata. Kita bukan bercerita tentang isu
daripada dinding ke dinding masjid saja. Agama Islam juga mendidik umatnya bagaimana nak menjalani kehidupan di luar masjid ataupun di dunia ini dengan cara yang terbaik. Termasuklah juga dalam pengurusan kewangan. Sebab itu umumnya perancangan pengurusan harta di dalam Islam ini terbahagi kepada dua yang besar. Perancangan semasa hidup. Yang kedua, pembagian harta selepas kematian si pemilik harta. Ini dua sangat besar walaupun dua saja. Kalau perancangan harta semasa hidup ni ada yang dinamakan hibah, wasiat, wakaf, sedekah, nazar sebagai contoh. Kalau pembagian harta selepas kematian, ini dipanggil pembagian harta pusaka dan dia tertakluk kepada hukum faraid. Maknanya begitu lengkap sekali. Kalau kita nak lihat secara terperinci, dalam Al-Quran kita diajar untuk bagaimana nak wealth creation, bagaimana nak menghasilkan harta. Sebagai contoh surah Al-Jumu'ah ayat 10 menerangkan tentang kita orang Islam mesti mencari harta dan tidak hanya pasrah kepada takdir, qada dan qadar. Yang kedua, wealth accumulation ataupun pengumpulan harta atau pengembangan harta. Seorang Muslim tidak wajar kalau hartanya itu dia simpan begitu saja tanpa dikembangkan. Jadi pengembangan harta ini boleh dilakukan menerusi simpanan ataupun pelaburan di institusi-institusi kewangan. Dan Islam juga menggalakkan supaya kita buat simpanan ataupun kita laburkan sebagaimana direkodkan dalam surah Yusuf ayat 47 sampai 48. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbuli illa qalila mimma ta'kulun. Ayat ini begitu popular sekali. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mengajar tentang pengurusan dana negara, iaitu harta itu bagaimana gandum itu nak diketam berapa lama, disimpan berapa lama. Ini semua menunjukkan kepada kepentingan untuk kita membuat simpanan ataupun pelaburan. Sebab itu menabung mustahak. Hari esok pergi ke Bandung, hari lusa ke Surabaya. Kalau dari kecil rajin menabung, kalau besar nanti kaya raya kalau rajin menabung lah. Yang ketiga, wealth protection. Bagaimana kita nak melindungi harta. Ini ditanyakan oleh pengurusi tadi. Iaitu sebagai jaminan hidup kita di dunia, selain daripada kita ada simpanan dan harta yang mencukupi, harta kita juga, diri kita ini juga mesti dijaga daripada sebarang musibah atau perkara-perkara yang tak diingini, termasuk kena tipu dan sebagainya. Dan orang yang mempertahankan, protect dia punya harta itu, kalau dia terkorban niatnya betul, dia dikira husnul khatimah, mempertahankan daripada pencerobohan misalnya. Kemudian yang keempat, ada wealth distribution, iaitu pengagihan harta. Islam juga mengajar, kau jangan duit dah banyak, melabur, dapat lagi duit banyak, kemudian kau tidak agihkan. Tak boleh, mesti ada wealth distribution. Ada beberapa cara untuk kita agihkan harta, sama ada masih hidup ataupun lepas mati. Kalau instrumen perancangan masih hidup, misalnya wakaf, wasiat, ataupun hibah dan sebagainya. Kemudian yang kelima, penyucian harta ataupun wealth cleansing. Iaitu sebagai orang Islam, kita tak boleh duit yang kita dah dapat, kita belanja sewenang-wenangnya, ngikut hawa nafsu, kehendak hawa nafsu, Mid Valley dari ujung sampai ke ujung, habis kedai kita masuk, kita beli semua. Tidak. Ini kerana setiap harta kita ada hak orang lain yang mesti kita sama rasakan. Yang ini dipanggil sebagai zakat misalnya, 2.5%. Ataupun amal jariah kita seperti sedekah. Ini boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Jadi kesimpulannya, bagi seorang Muslim, garis panduan yang Allah Ta'ala kurniakan atau berikan dalam Quran itu begitu jelas. Hartanya start daripada cari harta sampailah engkau mengagihkan harta. Semuanya begitu terperinci. Jadi bagi kita, hendaklah kita memperkasakan ilmu pelaburan dan mengambil langkah berjaga-jaga supaya tidak terpedaya dengan skam pelaburan. Kerana ini adalah selaras dengan tuntutan agama. Kerana salah satu maqasid syariah adalah menjaga harta dan memastikan kekayaan umat Islam dilindungi daripada penipuan oleh lanun-lanun ini semua ataupun kerugian yang tidak sepatutnya berlaku. Sebab itulah Islam menganjurkan umatnya untuk meningkatkan ilmu, khususnya dalam bidang kewangan dan pelaburan, supaya kita boleh buat keputusan yang bijak, melindungi harta kita daripada skam atau pelaburan yang tidak sah.
Sebab itulah kita ulang sekali lagi, Islam Iqra adalah wahyu pertama. Apa erti Iqra? Belajar, belajar, lagi dan 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 lagi sampai kita tak ada lagi, barulah tak kena tipu. Wallahu a'lam. Silakan Dato' rumusan pada kita punya forum pada hari ini. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Bila melabur gunalah otak, esok jangan tangis-tangisan. Terang bulan menggali ubi, ubi digali lagi muda. Kalau tuan tak tahan rugi, jangan mencuba dari mula. Apa bunga tidak bertangkai, itu bernama bunga rampai. Kalau tak pandai ilmu berkedai, habis modal untung tak sampai. Batang kepaya dibuat tongkat, salah pegang jatuh terlipat. Kalau melabur tak tengok tempat, modal habis untung tak dapat. Pusing gasing tangan kidal, tali pendek putus sejengkal. Kalau untung bercampur modal, itu tanda pelaburan takkan kekal. Maka untuk mengelakkan kita daripada terus ditipu oleh orang-orang yang memang kerjanya menipu ini, maka marilah kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Kerana kebodohan tidak ada ubat, melainkan pendidikan dan juga pelajaran. Dan kita ucapkan terima kasih khususnya kepada Suruhanjaya Security Malaysia yang tidak jemu-jemu mendidik rakyat di negara kita ini supaya tahu membezakan mana intan, mana kaca. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam.